Cubalah dengar, wahai saudara. Inilah jawapan yang diberikan. Oh, hebat. Terlebih dahulu untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, saya akan menggulung bagi pihak Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan pada hari ini. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi perhargaan kepada 25 ahli-ahli yang berhormat yang telah menyertai perbahasan pelanjawan 2025 di peringkat dasar dan berbahas mengenai perkara-perkara di bawah tanggungjawab portfolio Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan. Dalam penggulungan pada hari ini, saya memohon untuk menjawab kepada berbagai isu yang telah dibangkitkan di bawah tanggungjawab. Nombor 1, Jabatan Wilayah Persekutuan. Nombor 2, Jabatan Perkhidmatan Awam. Nombor 3, Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Nombor 4, Unit Penyelarasan Perlaksanaan ICU JPM dan Majlis Keselamatan Negara. Dengan izin, Yang Berhormat Tanjung Pia dan Jelutong meminta penjelasan mengenai KL Strike Force. Jelutong ada tak, Yang Berhormat? Ada. Oh, ada? Sentiasa ada. Oh, sentiasa ada. Oh. Untuk makluman ahli yang berhormat, penubuhan KL Strike Force adalah di bawah tindakan Jabatan Wilayah Persekutuan. Tindakan terhadap warga asing tanpa dokumen perjalanan yang sah, undocumented migrants, adalah di bawah tugas dan tanggungjawab agensi-agensi seperti Kementerian Dalam Negeri, KDN dan Jabatan Imigresen Malaysia, JIM. DBKL hanya mengambil tindakan menyita peralatan barang-barang perniagaan yang tidak ada kebenaran atau dilesenkan oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur, membuat penutupan premis sekiranya premis perniagaan dikendalikan sepenuhnya oleh warga asing dan mengeluarkan notis kesalahan terhadap majikan yang didapati menggajikan warga asing tanpa permit kerja yang sah. Berdasarkan statistik tindakan sejak KL Strike Force ditubuhkan, iaitu dari Jun hingga Oktober 2024, DBKL telah melaksanakan sebanyak 256 kes sitaan terhadap penjajah warga asing yang menjalankan aktiviti perniagaan di sekitar Pasar Borong Kuala Lumpur menerusi tindakan khas Pasar Awam, dan sebanyak 32 notis kesalahan telah dikeluarkan kepada pemilik tempatan di atas kesalahan mengambil pekerja warga asing tanpa permit kerja yang sah. DBKL melalui Jabatan Penguatkuasaan telah menetapkan KPI dengan memprogramkan operasi bersepadu OPS Tebah ke atas premis perniagaan warga asing bersama-sama agensi kerajaan lain seperti Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Jabatan Kastam Diraja Malaysia serta jabatan-jabatan dalaman DBKL. Ops Teba ini juga merupakan salah satu inisiatif Smart Partnership di antara Jabatan Penguatkuasaan serta agensi-agensi kerajaan yang menjalankan tugasan penguatkuasaan dan membenteras aktiviti haram di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Bagi statistik tindakan operasi bersepadu bermula Januari 2024 sehingga kini, sebanyak 4 siri ops telah dilaksanakan. Menerusi operasi tersebut, sebanyak 11 premises perniagaan telah dipantau dan daripada jumlah tersebut, sebanyak 4 buah premis telah diambil tindakan turut serta-merta di bawah Seksyen 101/1/5 Akta Kerajaan Tempatan Ekoran dikendalikan sepenuhnya oleh warga asing. Manakala menerusi tindakan khas premis warga asing yang telah dilaksanakan secara berkala, sebanyak 9 siri tindakan khas telah dilaksanakan dengan sebanyak 64 premis perniagaan telah dipantau. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 15 buah premis telah ditutup serta-merta 53 notis kesalahan
telah dikeluarkan, 25 tindakan sitaan telah dilaksanakan dan 25 kertas siasatan telah dibuka. Selain itu, bagi tindakan kas penjaja warga asing, sebanyak 27 siri tindakan kas telah dilaksanakan sehingga kini, yang mana melebihi KPI tahunan yang telah ditetapkan, iaitu hanya 12 siri setahun. Menerusi tindakan kas ini, sebanyak 80 kes sitaan telah dilaksanakan ke atas penjajah warga asing dan sebanyak 8 premis yang dikendalikan oleh warga asing telah ditutup. Untuk maklumat lanjut, Ahli Yang Berhormat, peruntukan bagi KL Strike Force pula adalah mengguna pakai peruntukan sedia ada agensi masing-masing. Terima kasih, Ibu Mat Ibu Barat. Ada soalan? Ada soalan. Di atas penjelasan yang agak komprehensif mengenai langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan kita melalui jabatan-jabatan untuk menangani masalah adanya warga negara asing di negara kita. Saya berterima kasih di atas langkah-langkah yang diambil. Ia akan menjaminkan, memastikan bahawa warga negara kita diberi peluang untuk berniaga dan sebagainya. Tetapi apakah penjelasan bagaimanakah kita ingin menangkis persepsi di luar sana bahawa kerajaan tidak melakukan perkara-perkara yang sepenuhnya, yang lebih tindakan-tindakan yang lebih agresif, lebih giat lagi, kerana kita lihat seperti di Pasar Borong, di Selayang dan juga di Pulau Pinang, di beberapa tempat, terlalu banyak warga negara asing yang ada, terutamanya pada hari Ahad, di mana mereka berkeliaran seperti the little Dhaka dan sebagainya. Ada persepsi. So saya nak tanya kepada kerajaan, apakah komitmen daripada kerajaan untuk memastikan bahawa kita dari masa ke semasa menangani masalah ini. Walaupun saya lihat kesungguhan kerajaan daripada penjelasan yang telah diberikan, langkah-langkah yang lebih agresif perlu dilaksanakan untuk kita memastikan bahawa kita mengurangkan persepsi yang negatif terhadap kerajaan mengenai masalah ini. Terima kasih, Timbalan Menteri. Yang Berhormat. Timbalan Menteri, saya nak betulkan fakta sikit. Jelutong kata Pasar Borong banyak warga asing. Jelutong kata Pasar Borong banyak warga asing. Sekarang dah tak ada. Kita dah betulkan di wilayah persekutuan. Oh, tak apa. Tarik balik ya Jelutong. Terima kasih. Yang Berhormat Batu, terima kasih untuk menjawab bagi pihak saya. Timbalan Menteri, Pasar Borong di kawasan saya, Batu. Oh, okay. Sebab tu. Saya minta maaf tak tanya, I didn't get leave to refer the matter to you. Yang Berhormat Jelutong, perkara yang dibangkit ini bukan satu yang aneh. Ini sebenarnya berlaku di seluruh negara, bukan saja di Kuala Lumpur. Itu sebab kerajaan telah menubuhkan macam strike force ini untuk mengambil tindakan tegas seberapa yang boleh supaya menghapuskan perniagaan-perniagaan yang dibuat oleh orang-orang asing. Orang asing ini mereka datang untuk bekerja di sini, bukan untuk berniaga. Kerajaan Madani ada komitmen 100% untuk menghapuskan perkara ini dan tindakan selanjutnya diambil. Itu jawapan saya. Yang Berhormat Indra Mahkota mencadangkan proses yang melahirkan pakar bidang kursus SME. Jawapannya, kerajaan telah memperkenalkan laluan kerjaya pakar bidang kursus pada tahun 2016 bagi melahirkan lebih ramai pakar bidang subject matter expert SME. Kerajaan sentiasa mengambil berat berhubung kompetensi, kemahiran dan kepakaran dalam urusan penempatan dan laluan kerjaya penjawat awam bagi memastikan semua urusan menyampaikan perkhidmatan agensi kerajaan dapat terus dilaksanakan dengan cekap, sempurna dan telus. Selaras dengan penambahbaikan sistem saraan perkhidmatan awam SSPA yang lebih holistik dan inklusif, dasar laluan kerjaya SME sedia ada sedang dikemas kini dan ditambah baik agar ianya menjadi lebih tulus dan sistematik, dan dalam masa yang sama mengambil kira
bidang-bidang tujuan baru keutamaan negara seperti kecerdasan buatan, transformasi digital, keselamatan cyber, peralihan tenaga, teknologi makanan, pengurusan bencana dan persempadan negara. Itu jawab. Terima kasih. Menteri, sebentar. Menteri Indah Mahkota sebentar. Cuma nak membetulkan perkara. Saya dimaklumkan oleh Yang Berhormat Batu tadi bahawa masalah warga negara asing di dalam Pasar Borong tidak ada. Tapi di luar Pasar Borong masih lagi ada. Betul lah? Saya lihat beliau mengangguk kepala. Jadi, cuma saya tanya bagaimanakah, kenapa ada perbezaan? Di dalam Pasar Borong kita dapat atasi, tak ada warga negara asing. Di luar pula ada sekarang. Yang Berhormat, nombor satu ini, Yang Berhormat Batu mislead the House. Dia kata tidak ada. Sekarang dia kata dia ada. Boleh bagi jawapan tertulis. Yang Berhormat, itu tak kisah di luar ke dalam. Komitmen ada, tindakan akan diambil. Terima kasih Ibu Barat. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Saya pun nak pantun lah. Ni jelutong kena dengar pantun saya. Ipoh Barat di negeri Perak, Indra Mahkota di negeri Pahang. Di Dewan ini segak dan kacak, umpama jelutong dan juga pendang. Itu saya minta Indra Mahkota tarik balik lah. Mana boleh samakan saya dengan pendang? Dia standard kurang sikit, saya standard naik sikit. Jangan samakan saya dengan pendang lah. It's insulting me. Hai, pagi tadi kan kata nak buat case management. Steady lah, brother. Okey, saya menyokong penuh sistem saraan perkhidmatan awam, SSPA. Dan mengalu-ngalukan, saya kira ada dua cadangan, mungkin ini belum dilaksana, tapi ada dua cadangan mustahak tentang laluan pakar bidang khusus SME ini. Satu ialah kenaikan pangkat tanpa perlu berpindah ke jabatan lain. Dan yang kedua ialah kenaikan pangkat tanpa menunggu kekosongan jawatan. Tuan Yang di-Pertua, saya fikir ini dua langkah yang sangat mustahak. Barulah kita dapat meraihkan mereka yang kita anggap pakar. Pada waktu yang sama, Yang Berhormat Timbalan Menteri, kalau boleh dirujuk cadangan saya selain daripada dua itu, tapi ini mungkin boleh dibawa kepada JPA, yakni supaya kita identify dan kita pupuk bakal-bakal SME itu daripada awal, daripada dia masuk grade 41. Masa itu mungkin tak boleh kenal lagi, tapi bila dia sampai middle management level, mungkin grade 44, 48, masa itu jangan kita tukar dia ke merata tempat, tapi biar dia berada dalam sesuatu kluster, supaya bila dia sampai JUSA B, JUSA A, dia dah memang seorang SME. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Indra Mahkota. Jawapan ringkas adalah sebenarnya menambahbaikan SME, dia ada tumpuan pada 7 bidang tajaan negara di mana menerusi SSPA, pegawai SME berpeluang diberi kenaikan pangkat secara khas untuk menyandang, iaitu tanpa menunggu kekosongan jawatan atau berpindah ke agensi lain. Promotion without waiting for vacancy sehingga ke peringkat grade JUSA C. Terima kasih. Yang Berhormat Si Putih ada? Tak ada? Ada. Oh. Very striking, surely can see her. Yang Berhormat Kepung dan Si Putih membangkitkan mengenai keperluan Dewan Bandaraya dalam isu check and balance dan good governance. Ini jawapan. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Akta Ibu Kota Persekutuan 1960, Akta 190 yang berkuat kuasa sejak 1 April 1961 telah memperuntukkan mengenai penubuhan satu badan yang dinamakan Lembaga Penasihat Bandaraya Kuala Lumpur bagi to advise kepada Datuk Bandar berkaitan dengan pentadbiran bandar raya sebagaimana yang ditetapkan oleh Yang di-Pertuan Agong.
atau mengenai perkara-perkara yang diarahkan oleh Menteri. Keahlian lembaga penasihat ini pula adalah seperti mana diperuntukkan di bawah Seksyen 7 Akta 190 dan berdasarkan peraturan-peraturan Lembaga Penasihat Bandaraya Kuala Lumpur 1989. Oleh yang demikian, pada masa ini tiada peruntukan undang-undang bagi perlantikan ahli majlis di bawah Akta 190 memandangkan perlantikan ahli majlis adalah diperuntukkan di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta 171 dan hanya terpakai di pihak berkuasa tempatan. Selain dengan Bandaraya Kuala Lumpur, mengikut Seksyen 8 Akta 171, hal ehwal tiap-tiap kawasan PBT hendaklah ditadbirkan oleh satu PBT yang ditubuhkan oleh dan mengikut Akta 171 dengan syarat bahawa jika pemakaian satu Akta 171 bagi wilayah persekutuan terdapat apa-apa pencegahan antara Akta 171 dengan Akta 190 atau peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya, maka Akta 190 itu hendaklah dipakai. Walau bagaimanapun, tiada ahli majlis yang dilantik untuk berkhidmat dalam DBKL selain daripada Lembaga Penasihat Bandaraya Kuala Lumpur yang berfungsi untuk advise Datuk Bandar, tetapi selaras dengan prinsip semak dan imbang serta tata kelola yang baik. DBKL telah mewujudkan Majlis Mesyuarat Konsultansi Datuk Bandar Kuala Lumpur bersama Ahli Parlimen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bagi tujuan membincangkan dan menyambung idea berkenaan dasar polisi dan isu perancangan dan pembangunan Bandaraya Kuala Lumpur. Mengenal pasti mengenal pasti penyelesaian inklusif kepada isu-isu yang melibatkan kepentingan dan kebajikan warga kota serta sebagai medium penyaluran maklumat secara dua hala mengenai isu-isu terkini pengurusan Bandaraya Kuala Lumpur. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya faham yang ucapan daripada Yang Berhormat. Di tangan saya ini adalah Akta Ibu Kota Persekutuan 1960. Sekarang ialah kita dalam kerajaan madani dan tujuan kita ada kerajaan ini adalah untuk membawa reformasi dan pembaharuan. Sudah lama yang akta ini saya rasa kita perlu pindah untuk masukkan yang ahli majlis lantikan. Sekurang-kurangnya lantikan. Kita tak kata mau pilihan raya kerajaan tempatan. Kerana apa yang berlaku sekarang ialah, macam di kawasan saya, tiba-tiba saya tengok satu bangunan yang tinggi didirikan dan semua penduduk marahkan saya. Dan tiba-tiba kita lihat yang kolam takungan banjir. Sudah ada 2 kolam takungan banjir dan persekitarannya telah pun diluluskan bangunan yang tinggi. Plot ratio 10 di Taman Desa. Jadi semua ini berlaku kerana tak ada semak dan imbang di dalam DBKL. Sekarang ialah apa yang pihak DBKL ataupun pihak kerajaan termasuk Jabatan Wilayah Persekutuan ataupun yang Jabatan Perdana Menteri, mereka rasa sesuai, mereka buat saja. Jadi tapi ini tidak akan berlaku di banyak PBT di Selangor ataupun di seluruh negara kerana mereka ada majlis yang duduk dalam jawatan kuasa dan mereka boleh mempengaruhi, membincang dan mengkaji kesemua cadangan daripada pihak kerajaan. Itu sebabnya saya berharap Yang Berhormat boleh bawa ini ke pihak kerajaan dan saya untuk membantu mempercepatkan pindaan terhadap Akta Ibu Kota Persekutuan ini, saya sudah ada pindaan. Pindaan ini saya akan bentang kepada Yang Berhormat untuk dikaji di dalam Jabatan Peguam Negara dan juga Jabatan Wilayah Persekutuan dan DBKL supaya kita akan lihat di Kuala Lumpur ini kita ada ahli majlis kerana seluruh negara di semua PBT ada ahli majlis kecuali ibu kota kita Kuala Lumpur. Yang Berhormat, Kota Baru. Ya. Ya. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri.
Saya merujuk pada apa yang dibangkitkan oleh Seputih. Tadi Menteri pun dah sebut, Dewan Bandaraya digovern oleh Akta Ibu Kota. Sedangkan PBT lain di bawah Akta Kerajaan Tempatan 171, dia berbeza. Di bawah Akta Ibu Kota, lembaga penasihat termasuklah juga Datuk Bandar dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Apabila dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, perlembagaan jelas. The Agong act on the advice of the Cabinet ataupun Perdana Menteri. Jadi adakah Seputih bermakna sistem di mana lembaga penasihat Dewan Bandaraya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong ni tidak efektif sekarang ni? Sedangkan di peringkat PBT, saya rasa itulah kadang-kadang tu lebih kurang efektif. Mereka yang dilantik menjadi ahli majlis ini di kalangan pimpinan parti-parti politik dan sebagainya, pembangkang tak ada langsung. Tapi Ibu Kota dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong di kalangan profesional untuk duduk sebagai Board of Advisor to the City Hall. Itu apa yang saya nampak. Saya mau tolong Yang Berhormat. Nampaknya dia tak tahu lembaga penasihat, advisory, advice sahaja. Sekarang kita kata ahli majlis untuk turun padang untuk menangani isu banjir lah, saman lah, dan juga pokok cabang ditumbang lah, semua ni, ini adalah semua kerja ahli majlis dan mereka boleh duduk, boleh dalam jawatan kuasa. Yang Berhormat, di Kelantan saya rasa ada ahli majlis pun. Bukankah ini lebih berkesan untuk membantu PBT untuk Puan Speaker, boleh saya jawab? Sesebuah bandar? Yang Berhormat, Lembaga penasihat boleh turun ke bawah juga, bukan diduduk dalam mesyuarat saja. Yang Berhormat Seputih, Yang Boleh Berhormat Kota bandingkan Baru. Dewan Bandaraya dengan PBT. Yang Berhormat, sila duduk biar Timbalan Menteri jawab. Terima kasihlah bagi sedikit ruang kepada saya untuk menjawab. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, ada dua hal di sini. Ada dua akta yang berlainan. Cadangan Yang Berhormat Seputih ada kena-mengena dengan mengubah-sesuaikan dan meningkatkan penglibatan sistem ni. Ini bukan bermakna tidak menghormati Yang di-Pertuan Agong dan sebagainya. Itu pandangan beliau. Dan seperti yang kita faham, akta yang beliau Yang Berhormat memberitahu kita ni, saya rasa adalah satu di antara perlu ditingkatkan. Apa yang dikatakan dalam bahasa Inggeris sekarang, no taxation without representation. Itu satu di antara itu khusus. Dan Yang Berhormat Kota Baru mungkin tak berapa faham dengan hal ni. Kita dalam Pakatan Harapan dan dari mula sebelum bila parti Yang Berhormat menjadi rakan yang sama tapi mimpi yang lain pada bila Pakatan Rakyat dalam buku jingga dan sebagainya ada mengatakan bahawa fourth vote and all that will take place, dan ini adalah satu di antara yang boleh difikir, boleh dibincang. Tidak ada satu keputusan muktamad. Saya bersependapat dengan Seputih dan saya mencadangkan saya mencadangkan sekejap. Saya mencadangkan saya akan beritahu perkara ini kepada Yang Berhormat Menteri, mengadakan satu perjumpaan di antara Datuk Bandar, other stakeholders dan ahli parlimen Kuala Lumpur supaya mereka dapat memberi tahu masalah yang dihadapi. Yang Berhormat, kita semua tahu dalam kawasan kita sendiri, walaupun kita ahli parlimen, the majority of the complaint is what? Bukan constitutional issue, bukan isu-isu negara yang mustahab untuk mereka. Hanya perkara-perkara majlis tempatan, tidak memotong rumput, longkang dan isu dia. Jadi ini yang menjadi masalah banyak kepada kita semua. These are the real issues on the ground. Maka cadangan yang dibuat oleh Seputih ini akan diambil kira. Saya sendiri akan memberitahu kepada Yang Berhormat Menteri mengadakan mesyuarat seberapa yang segera. Yang Berhormat Kota Baru pun kalau ingin boleh datang ke mesyuarat tersebut. Yang Berhormat, saya mau tanya Menteri Wilayah Persekutuan bagaimana? Tak ada. Ini Menteri lain jawab.
Yang berhormat, banyak kali dulu Yang Berhormat Menteri pun tidak ada semasa perkara-perkara yang kita bangkit. You don't score cheap points like this. Kita yang berhormat, ini jawapan saya. Kita semua arif dalam perkara ini. You know how it works. The mechanics. You have been this side, you have been that side. Satu hari you may not be any side. So these law of averages. We don't know. So these are things kita perlu ingat lah. Yang berhormat. Cadangan yang baik, saya akan membawa isu itu kepada pihak berkenaan, mengadakan perjumpaan dengan seberapa yang segera. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, segamat ni berkenaan dengan satu perkara di Kuala Lumpur lah. Saya rasa perkara ini saya mungkin Menteri Wilayah tiada bagi Menteri mohon juga menjawabkan isu untuk usaha untuk menempatkan kuil Sri Madura Viran yang di Kuala Lumpur. Saya rasa isu ini semua dikenali, dibawa ditukar ke sebuah tapak yang baru dan mohon Menteri kalau ada jawapan apakah garis masa bagi usaha ini untuk selesaikan dan dilaksanakan dalam masa terdekat. Terima kasih. Yang berhormat, saya sedang menunggu satu jawapan dari pegawai. Tetapi sebelum itu, dengan izin, saya akan menjawab satu soalan satu perkara yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Klang dan Yang Berhormat Segamat, iaitu memohon data maklumat mengenai jumlah masyarakat India yang telah keluar daripada garis kemiskinan. Untuk makluman yang ahli-ahli yang berhormat, sistem IKASE merupakan pangkalan data kemiskinan nasional yang bertujuan untuk mendaftarkan isi rumah miskin di Malaysia berdasarkan pendapatan garis miskinan. Semasa yang disediakan oleh Kementerian Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia melalui laporan survei pendapatan isi rumah 2022, mengikut data dalam sistem ini, pecahan jumlah miskin dan miskin tegar di Malaysia setakat 31 Oktober adalah seperti berikut. Untuk orang Melayu, miskin tegar adalah sebanyak 4,523 orang, miskin 237,170. Untuk masyarakat Cina, 485 yang miskin tegar dan miskin adalah 12,950. Untuk masyarakat India, miskin tegar adalah 717. Yang Berhormat Menteri, pecahan mengikut negeri ada tak? Pecah negeri ya? Jawapan bertulis boleh. Ini hanya untuk wilayah. Tapi untuk Yang Berhormat, kalau Cakap tadi seluruh Malaysia. kalau Itu saya tanya, kalau seluruh Malaysia pecahan mengikut negeri ada kan? Tidak. tidak ada. Itu untuk Malaysia ke wilayah ya? Tapi Yang Berhormat, saya sebenarnya mereka hanya memberi jawapan kepada wilayah persekutuan. Saya telah memohon dan telah mendapat. Untuk Sabah dan Sarawak pun ada juga. Tapi exact spesifik saya tak berapa pastilah. Saya Di jawab. Sabah ini berbeza sudah. Kerajaan negeri sudah noktakan itu kemiskinan, tiada miskin sudah. Kita semua kaya. Itu saya mau tahu. Yang Berhormat, untuk masyarakat India, miskin tegar 717, miskin kategori miskin 22,943. Bumi Sabah dan Sarawak, miskin tegar 1,480, miskin kategori miskin 106,993. Biar saya habis. Ini bercanggah dengan kenyataan kerajaan negeri. Sebab di Sabah sudah tidak ada miskin tegar, sudah dinoktakan. Terima kasih. Orang asli miskin tegar 4 orang, miskin 363. Kita perlu fikir Yang Berhormat, kita ada lagi satu jabatan dosa yang membuat perangkaan juga. Dan ini meliputi lebih, kalau dia lebih ke pendapatan atau sistem hidup dan sebagainya, angka itu sedikit beza. Menteri, Ya. sebab saya takut sudah tak ada masa, sebab ini soalan utama saya. So kita faham ada mesin tegar tadi, tapi apakah unjuran yang digunakan? Berapakah jumlah dikatakan sebagai mesin tegar? Terima kasih. Untuk miskin tegar, amountnya adalah
RM1,198. 1,100. Menteri, kita kena faham, kita punya gaji minima pun 1,700. Kalau begitu, kalau kita nak letak 1,100 sebagai miskin tegar, kalau satu rumah tu 2-3 orang kerja, kita tak nampak pun. Dia tidak apa-apa pun membawa makna. Ini bukan India atau China atau Melayu. Kita patut ada satu unjuran yang teras. Kita nampak miskin tegar ni sebab kita dari awal lagi kerajaan ni telah membawa satu keadaan yang mana menyatakan kita akan noktakan kemiskinan. Tapi kalau nampak yang Menteri jawab tadi, kita masih wilayah pun ada 700 lebih dia kata. Melayu 4,000, Cina lagi 1,000 juga ada. Kalau ini perkara satu-satu setiap negeri masih lagi ada. So apakah unjuran daripada itu? Apakah dasar-dasar akan dibuat nanti? Itu yang saya tanya tu. Terima kasih Datuk Seri. Saya ingat Menteri lebih baik bincang dengan Menteri Ekonomi. Kita mau tahu mekanisme garis panduan untuk apa ini menghad itu kemiskinan dalam Malaysia ini. Sungai Buloh pun paham juga mungkin. Yang Berhormat Timbalan Menteri Sila Gulong. Ya, saya nak jawab kepada perkara yang dibangkitkan oleh YB Klang. Sebenarnya lebih teruk dari itu 1,198 termasuk kepada kalau dia adalah kotanya 4 orang dalam rumah yang kalau dia berpendapatan RM322 ke atas setiap satu di antara 4 orang itu, dia lagi tidak ada dalam miskin tegar. Sekejap, saya telah mengunjurkan perkara itu kepada pegawai dan katakan ini adalah unrealistic. Di kawasan saya pun, I don't think we can accept lah. Terima kasih Menteri faham rintihan rakyat. No, sama-sama kita semua ahli parlimen keadaan yang sama dan kalau kita ini nombor satu, ia perlu satu holistic approach. Kita perlu faham bahawa ini adalah satu yang unrealistic dan seperti yang dikatakan oleh YB Kenabatangan, Kementerian Ekonomi pun terlibat dan saya berpendapat ini lebih kepada Kementerian Ekonomi untuk mengambil tahu perkara ini. Akhir sekali Yang Berhormat, untuk jawab Yang Berhormat Klang, untuk maklumat lanjut Yang Berhormat, menurut data dalam sistem yang sama, statistik jumlah dari masyarakat India yang telah terkeluar dari garis kemiskinan setakat 31 Oktober 2024 adalah sebanyak 43,634 orang. Ini jawapan. Dari mana ni? Saya ada lagi statistik saya boleh memberi kepada Yang Berhormat. Ya. Ini daripada Jabatan Perangkahan. Dia ada siasat, dia pergi setiap rumah satu. Ini dari Jabatan ICU. 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 Itu sebab kalau apabila kenyataan-kenyataan Yang Berhormat begini buat. Kelang, masa sudah tamat. Yang Berhormat Timbalan Menteri sudah habis? Belum. Sila duduk. Sedikit masa saja sebab kenyataan tersebut tanpa apa-apa bukti yang nyata, ia memberi satu kenyataan yang palsu belaka. So jangan mengelirukan. Saya percaya kenyataan begini 44,000 bagaimana, apakah dasar yang telah digunakan, apakah cara catur apa tu garis ukur yang telah digunakan untuk keluarkan mereka. Ini tak nyata kan. So saya percaya, saya dengan due respect, saya punya senior pula. So Menteri, saya sangat hormat sebab memang perjuangan anda begitu lama. So saya rasa perkara ini patut ada satu kayu ukur yang jelas supaya Dewan Yang Mulia ni tidak keliru dengan kenyataan tersebut. 44,000 itu jumlah besar daripada satu kaum saja, belum tengok kaum-kaum lain. So maka begitu saya nak dasar ini patut beritahu saya, jawapan secara bertulis pun memadai. Ya, terima kasih. Mau apa ni ampau? Yang Berhormat. Masa sudah tamat. Ya, saya akan jawab kepada Yang Berhormat Klang, saya nak habiskan tu. Yang Berhormat Klang, saya difahamkanlah bahawa walaupun ini kategori miskin tegar dan miskin, dia ini bukan statik. It's not permanent. Dia ada, kalau pendapatan dia sudah lebih, dia akan keluar dari miskin tegar ke miskin atau keluar dari sana pun. They are from hardcore poor to poor. It is nothing statistic.
because the income of this group may fluctuate. Itu sebabnya. Selain dari itu, we'll arrange a meeting yang berhormat, boleh berjumpa dengan pegawai tersebut dan menjawab perkara. Akhir sekali mengenai kuil Sri Madura Viren, perkara ini berada di bawah Pesuruhjaya Tanah Persekutuan di bawah bidang kuasa Kementerian Sumber Asli dan Keselamatan Kelestarian Alam, dan saya akan memohon agar kementerian itu menjawab perkara yang dibangkitkan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi untuk menjawab isu-isu berkaitan mitra. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Puan Yang di-Pertua, saya akan menjawab bagi pihak Yang Berhormat Perdana Menteri bagi kaitan isu-isu mitra. Pertama sekali, saya ingin mengambil peluang ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam membahaskan perkara-perkara berkaitan pembangunan masyarakat India di Malaysia, atau lebih spesifik kepada isu-isu di bawah tanggungjawab Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra yang melibatkan Yang Berhormat Jelutong, Yang Berhormat Kelang, Yang Berhormat Batu, Yang Berhormat Bangi dan juga Yang Berhormat Tapah. Puan Yang di-Pertua, seperti mana yang sedia maklum, mitra yang diterajui oleh Jabatan Perdana Menteri JPM merupakan sebuah unit khas bertanggungjawab dalam menangani isu pembangunan sosioekonomi masyarakat India. Sehubung itu, mitra sentiasa di bawah perhatian dan pemantauan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang sememangnya sangat cakna dan prihatin terhadap kebajikan dan pembangunan masyarakat India di negara ini. Oleh itu, kerajaan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak pernah meminggirkan kaum India, malah pelbagai inisiatif telah dilaksanakan bagi memperkasakan komuniti India di negara ini. Menerusi mitra, antaranya inisiatif yang dilaksanakan adalah merangkumi program pendidikan termasuk latihan kemahiran dan bantuan kewangan bagi menampung yuran pengajian di Institut Pengajian Tinggi kepada keluarga B40, serta program-program pembangunan usahawan dan kerjaya masyarakat India. Selain itu, terdapat juga program pembangunan sosial dan kebajikan serta kerohanian dan kesejahteraan masyarakat India yang meliputi aspek kebudayaan, bahasa, kerohanian, kesukanan dan terutamanya kepada kelompok B40 masyarakat India. Ini adalah bukti komitmen kerajaan pada hari ini yang sememangnya bersungguh-sungguh dalam memastikan masyarakat India di negara ini terus dibela dan diberikan peluang untuk maju seiring dengan kemajuan negara. Puan Yang di-Pertua, boleh tanya sikit Muhammad? Boleh. Terima kasih Muhammad Menteri. Tuan Speaker, mitra ini sebuah agensi yang diangkat oleh kerajaan untuk menjaga society masyarakat India. Jadi saya ingin bertanya buat Menteri, adakah juga mitra ini melihat ataupun terlepas pandang dengan masyarakat India di Sabah, khususnya di Kinabatangan? Sebab di sana pun ada masyarakat India yang dijaga oleh saya. Terima kasih. Saya jawab terus Puan Speaker kepada sahabat saya daripada Kinabatangan. Sebenarnya kita pernah tahun lepas berbincang berkaitan hal ini bersama Yang Berhormat Batu Sapi. Saya ingat pandangan akan diberikan oleh pengerusi JPPK, Jawatan Pasukan Petugas Khas Mitra, iaitu YB Batu yang juga hadir hari ini. Memang Sabah tidak akan, India di Sabah tidak akan dipinggirkan, Yang Berhormat. Kepada Yang Berhormat Kelang, Yang Berhormat Yang Berhormat Batu dan juga Yang Berhormat Jelutong telah mencadangkan supaya peruntukan kepada mitra ditambahkan kepada 300 juta daripada 100 juta. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, di dalam belanjawan 2025, peruntukan kepada masyarakat India adalah sebanyak 130 juta yang merangkumi peruntukan kepada mitra sebanyak 100 juta dan juga 30 juta di bawah skim pembangunan usahawan masyarakat India SPUMI di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP.
Walau bagaimanapun, kerajaan melalui kementerian-kementerian lain turut menyediakan pelbagai bantuan kepada masyarakat India. Contohnya, inisiatif-inisiatif di bawah KUSKOP yang melibatkan program PAIN, Prosperity, Empowerment and a New Normal for Indian Women dengan izin. Pembiayaan sebanyak RM50 juta disediakan di bawah agensi KUSKOP iaitu Amanah Ikhtiar Malaysia. Program pembiayaan Bank Rakyat Indian Entrepreneur Financing I iaitu Brief I juga berjumlah RM50 juta telah disediakan. Program Business Accelerator untuk syarikat milikan India bersaiz kecil iaitu IBEP berjumlah 6 juta. Ini adalah grant padanan. Dan juga baru ini yang telah diwujudkan program Spumi Goes Big iaitu berjumlah 30 juta. Kesemua inisiatif-inisiatif ini melibatkan dana tambahan dan pembiayaan kepada usahawan India yang berjumlah lebih daripada 136 juta. Ini tidak termasuk koperasi-koperasi India yang telah mendapat bantuan secara one-off bersasarkan grant untuk mulakan aktiviti-aktiviti koperasi. Menteri, terima kasih Menteri Timbalan Menteri menjawab bagi pihak PM. Memang kita nampak inisiatif-inisiatif daripada kementerian lain. Sekarang saya mengalu-alukan. Tapi di sini apa yang kita cuba membawa adalah mitra telah diwujudkan 9 tahun dahulu ya, hanya dengan jumlah 100 juta. Ia tak pernah ubah. Apa yang kita nampak, kalau setiap program-program yang lain diwujudkan seperti khasnya kepada Bumi Putra atau program yang lain kita nampak, setiap tahun ada peningkatan. Kenapa tiada peningkatan di mitra itu sendiri? Walaupun ada bantuan yang dinyatakan itu, sebab saya belum tahu lagi perkara itu, tapi yang mitra itu kenapa tidak ditingkatkan? Dan bagaimana pula mitra ini boleh diperkasakan tanpa tingkatkan bantuan? Terima kasih. Saya memang sambut baik apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat daripada Kelang. Memang peningkatan itu adalah satu yang sedang ditelitikan dan mungkin di masa yang akan datang kita akan menambah peruntukan tersebut. Tetapi untuk makluman Yang Berhormat juga, antara yang penerima-penerima daripada program-program yang lain yang Berhormat tidak tahu tadi berkaitan dengan Tekun. Setakat ini Tekun, walaupun dana yang diperuntukkan hanya 30 juta sebelum ini, sekarang kita sudah mencecah lebih daripada 42 juta dengan 1,760 penerima usahawan India yang baru. Program PAIN pula khas untuk wanita India, kami telah mengeluarkan setakat hari ini 22.7 juta dan seramai 2,644 wanita India telah bermanfaat daripadanya. Juga kalau kita lihat daripada program Brief I, 50 juta yang dia sediakan, hampir 40 juta sudah dihabis guna pakai. Seramai 384 usahawan yang bersaiz skala besar telah menerima bantuan ini dan juga sederhana. Daripada IBEP, permohonan IBEP untuk grant padanan telah dibuka hanya 3 minggu lalu dan telah mendapat sambutan yang baik, di mana grant sudah tutup sebab kita sudah melepasi jumlah yang disediakan sebanyak 6 juta itu. Untuk sambung Puan Yang di-Pertua, para usahawan dari masyarakat India adalah digalakkan untuk merubut semua peluang ini untuk menaikkan dan meningkatkan taraf ekonomi keluarga mereka dan masyarakat India di negara ini, yang seterusnya akan membantu menjana dan merancangkan lagi ekonomi negara kerana keusahawanan adalah tulang belakang kepada ekonomi negara. Mengenai cadangan tambahan dana mitra, seperti yang saya maklum tadi, kerajaan akan meneliti cadangan tambahan peruntukan tersebut. Juga saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Sungai Siput kerana telah membangkit dan juga menarik perhatian kepada mesej-mesej penting iaitu daripada Kerajaan Medani yang telah kita bahaskan semalam. Saya bagi laluan kepada Sungai Siput, dia boleh bagi info sikit kepada kita. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri yang mewakili JPM yang telah menjawab sewaktu sesi kamar khas berkenaan dengan salah satu isu mitra yang saya bawa
di mana penglewatan pembayaran yuran subsidi kepada pelajar-pelajar. Dan seperti mana yang Berhormat menjanjikan dalam sesi jawapan, iaitu menyelesaikan dalam masa seminggu, dan saya telah dimaklumkan oleh seluruh pengurusi-pengurusi tadika di mana mereka telah terima bayaran itu. Jadi saya mengucapkan terima kasih bagi pihak pengurusi tadika seluruh Malaysia. Soalan saya yang berhormat, apakah pandangan yang berhormat Timbalan Menteri terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab mempertikaikan dan memperlekehkan usaha-usaha BMX? Kononnya masyarakat India dipinggirkan apabila pembentangan bajet. Itu saya tidak setuju. Sebab itulah dalam perbahasan saya senaraikan. Itu pun saya tidak dapat penuhkan kerana kekangan masa. Apa pandangan yang berhormat? Terima kasih. Yang Berhormat Timbalan Menteri, masa sudah tamat, sila gulung. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Sungai Siput. Jawab sekali Menteri. Last. Apakah plan jangka panjang Mitra untuk memastikan bahawa masyarakat India di seluruh negara ini terbela untuk nasib mereka? Sebab kita juga tidak mau melihat kaum-kaum yang lain ini seolah-olah tidak terbela masa depan mereka. Jadi apa plan jangka panjang Yang Berhormat? Okey, saya jawab sekali Puan yang di-Pertua. Ringkaskan jawapan dan gulung ya. Bagi kepada sahabat saya daripada Sungai Siput, memang kita ada banyak inisiatif yang sebelum ni tidak dibuat pengumuman. Salah satu contoh saya bagi, sebab saya diminta kali kedua untuk ringkaskan jawapan saya. Satunya adalah program di bawah KPKT. Sebelum ni kita diumumkan bagi perkampungan Cina, tetapi untuk perkampungan India juga ada di bawah seliaan Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan. Jumlah peruntukan dia adalah sebanyak 10 juta disediakan, tapi tidak diumumkan. Banyak lagi kalau kita lihat untuk contoh sekolah-sekolah, bantuan dia diberikan secara sepenuhnya kepada semua, tetapi tidak dibagi secara pecahan. Jadi kalau kita nak bandingkan seperti program-program di bawah KUSKOP yang saya telah mengumumkan tadi, itu tidak termasuk di dalam bajet, tetapi program-program tersebut telah direka untuk khaskan kepada komuniti India. Program jangka masa panjang untuk pengetahuan Yang Berhormat Kintabatangan, program masa panjang kita ada yang telah kami selesaikan buat masa ini. Memang sebelum ini untuk pelajar-pelajar IPTA sebanyak RM2,000 telah diberikan kepada 10,000 pelajar setakat hari ini. Juga untuk program dialisis, program kindergarten untuk bantu kanak-kanak yang akan masuk kepada sekolah kebangsaan, program STEM. Tuan Menteri, saya cuma 1 minit saja saya mohon daripada Timbalan Speaker. Saya cuma ingin merakamkan bahawa di samping perkara-perkara yang telah dihuraikan yang begitu komprehensif, Yang Amat Berhormat juga telah mengadakan perjumpaan dari masa ke semasa bersama-sama dengan ahli-ahli Parlimen India untuk beliau mengetahui tentang keperluan-keperluan asas, keperluan ekonomi dan sebagainya. Jadi saya cuma ingin menyatakan bahawa saya sokong kenyataan Yang Berhormat Sungai Siput tadi, bahawa semua desas-desus ini di luar atau momokkan yang dibuat terhadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa kononnya beliau meminggirkan orang India ini adalah sesuatu yang tidak benar. Kerana dari masa ke semasa, saya ingin menyatakan di Dewan Yang Mulia ini, sila direkodkan bahawa keperluan-keperluan kaum India, masyarakat India di luar sana dimaklumkan ataupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memohon berjumpa dengan ahli-ahli Parlimen India baru-baru ini diadakan, di mana kita memaklumkan dan beberapa pengumuman dibuat dari masa ke semasa. Jadi saya mohon menyokong dan menyatakan ucapan terima kasih di atas segala inisiatif yang diambil. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, saya tak boleh nak confirm kenyataan jelutong itu sebab Langkawi Mitra tak sampai. Masa sudah tamat. Mitra tak sampai Langkawi, Yang Berhormat Menteri. Timbalan Menteri, sikit je. Saya tentang mitra ni.
kenapa diminta untuk peruntukan yang lebih adalah sebab dengan dana yang lebih, kita boleh bantu lebih ramai orang. Saya bagi contoh, kalau macam bawah mitra, saya difahamkan ada bagi laptop, bantuan laptop kepada pelajar India. Tapi saya difahamkan, mungkin saya silap, tapi tahun lepas yang diberikan adalah laptop yang refurbish. Kalau kita ada peruntukan yang lebih, kita boleh bagi laptop yang benar-benar baik, yang baru, yang up to date dengan spek. Itu sebenarnya kenapa permohonan untuk tingkatkan dana mitra itu dibuat. Dan pada masa yang sama, saya juga fikir kita kena tengok bagaimana pelajar-pelajar mahasiswa India yang mungkin tak dapat masuk kepada universiti awam, masuk universiti swasta, mereka terpaksa mengeluarkan perbelanjaan yang lebih untuk bayar yuran dan sebagainya. Kadang-kadang PTPTN pun tidak cukup. Jadi sebab itu dalam perbahasan saya pun cadangkan supaya kita adakan satu dana pendidikan untuk mahasiswa India spesifik supaya mereka boleh sekurang-kurangnya dapat bantuan dari segi dana untuk membiayai pendidikan mereka. Terima kasih YB Timbalan Menteri. Saya faham Puan Speaker, saya akan ringkaskan jawapan saya tengah landing ni. Satu yang penting saya ingin menegaskan di sini. Saya terima baik apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Jelutong. Mesyuarat seringkala antara ahli parlimen India, adun India, senator India berlaku dengan Yang Berhormat Perdana Menteri baru beberapa minggu lalu ada dijalankan dan juga kerap lagi akan berlaku. Untuk menjawab kepada Yang Berhormat Bangi, memang jawapan tersebut saya ada di sini tapi masa singkat saya akan jawab secara bertulis. Tapi satu saya nak jelaskan adalah program contohnya yang berkaitan dengan dana laptop. Memang itu yang kita katakan tadi, dana itu daripada 100 juta untuk dinaikkan sedang di dalam pertimbangan. Kerana laptop yang kita bagi itu, kita kena bagi kepada 524 sekolah. Jadi 524 sekolah, kalau kita bagi semua laptop baru, 100 juta itu akan habis dan kita tidak boleh lihat kepada pesakit-pesakit dialisis, pelajar-pelajar mahasiswa yang dapat bantuan 2,000 untuk pembelanjaan semester mereka sebanyak 10,000 orang. Akhir sekali, Puan Yang di-Pertua, sebagai penutup, saya ingin tegaskan di sini bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri cukup komited untuk memastikan nasib dan kebajikan masyarakat India terjamin. Beliau juga mengadakan perjumpaan-perjumpaan tertutup dengan ahli-ahli kabinet, juga ahli-ahli parlimen dan adun berbangsa India, serta pertemuan dengan mitra baru-baru ini. Beliau telah memberikan jaminan sebagai seorang Perdana Menteri untuk semua kaum. Beliau akan memastikan nasib dan masa depan komuniti India akan sentiasa dijaga dan diberikan perhatian bagi memastikan komuniti India juga akan mendapat menikmati semua kebaikan yang ada dan juga pembangunan yang ada di negara serta menaikkan taraf sosioekonomi masyarakat India yang juga akan terus ditingkatkan selaras dengan visi Malaysia Madani. Sekian, terima kasih. Adalah tidak adil. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Sekarang saya jemput Yang Amat Berhormat Menteri dari Kemajuan Desa dan Wilayah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berjumpa wakil rakyat India saja. Kita pun ada orang India dalam kawasan kita juga, Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Yang Di-Pertua dan rakan-rakan ahli Dewan Rakyat yang mulia ini. Sebelum saya meneruskan ucapan pengundangan ini, saya ingin mengalu-alukan rombongan pemuda dan puteri Bagan Datuk yang ada di Dewan ini. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana telah memperuntukkan KKDW, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah sebanyak 11.96 bilion bagi tahun hadapan yang meliputi 4.47 bilion bagi perbelanjaan mengurus dan 7.49 bilion peruntukan pembangunan. Terdapat peningkatan sebanyak 410 juta ringgit atau 3.51% berbanding dengan tahun yang lalu. Selain daripada itu, saya juga dipertanggungjawabkan untuk memantau agensi-agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri
seperti Felda, Agensi Pengurusan Bencana Negara atau NADMA, Angkatan Pertahanan Awam atau APM dan Majlis Latihan Teknikal dan Vocational atau MTVET. Saya ingin mengucapkan penghargaan kepada 41 orang ahli-ahli yang berhormat yang telah berbahas dan mengajukan pertanyaan. Dan perkara-perkara yang telah saya sebutkan tadi diliputi oleh 41 ahli-ahli parlimen. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat dengan izin Yang Dipertua, ahli-ahli yang berhormat daripada Tenggara, Hulu Terengganu, Tebrau, Kudat, Jelebu, Lawas, Kuala Krai, Jarantut, Puncak Borneo, Kota Belud, Kalabakan, Bukit Gantang, Baram, Bentong, Pufot, Temerloh, Tenom, Batang Sadung, Kota Marudu, Lumut, Sik, Gerik, Wangsa Maju, Pokok Sena, Ipoh Timur, Tasik Gelogo, Padang Rengas, Jempol, Goping, Kuala Kedah, Setiu, Segamat, Julau, Kuala Pilah, Padang Terap, Sipitang, Tampin, Seratuk, Baling, Kuala Krau dan Sungai Siput. Yang Dipertua, terdapat 19 kategori isu utama yang akan saya rangkumkan supaya masa yang diberikan pada saya mencukupi untuk saya menjawab semua pertanyaan dan juga lontaran pandangan. Saya mulakan dengan pandangan daripada Ipoh Timur yang bertanya. Dia ada dalam Dewan. Dia ada dalam Dewan. Tak ada dalam. Tak ada dalam, saya skip ya. Ya, terima kasih. Dan saya terus masuk ke Tenggara. Tenggara bertanya. Tenggara pun tak ada dalam Dewan. Selamat masa saya. Gopeng. Gopeng ada? Ya, ada. Untuk ahli-ahli yang berhormat yang tidak ada dalam Dewan, saya akan Sungai Siput pun ada. berikan jawapan bertulis. Sungai Siput belum sampai masa dia. Yang berhormat Gopeng bertanya, adakah kerajaan bercadang untuk melaksanakan penyelarasan dengan semua penyedia latihan TVET di seluruh negara agar kualiti latihan dan pendidikan TVET terjamin serta menepati kehendak dan keperluan pihak industri. Saya ingin memaklumkan di Dewan Yang Mulia ini bahawa pemantauan kualiti program TVET diperkukuhkan melalui keharmonian pelbagai sistem jaminan kualiti kepada sistem jaminan kualiti tunggal dan dokumen Code of Practice for TVET Program Accreditation dengan izin yang telah diwujudkan sebagai garis panduan dalam pengoperasian sistem jaminan kualiti tunggal. Saya juga ingin memaklumkan di Dewan Yang Mulia ini bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sewaktu membentangkan belanjawan telah menyebutkan bahawa pembelajaran TVET telah dinaikkan daripada 6.8 bilion ringgit kepada 7.5 bilion ringgit. Ini merupakan kenaikan sebanyak 700 juta yang meliputi 12 kementerian dan 1,345 institusi TVET di seluruh negara. Maka dengan peruntukan itu, apa yang telah kami rancangkan melalui dasar TVET negara 2030 yang telah dilancarkan pada tahun ini, di mana kita telah menentukan bahawa kaedah lama untuk setiap permohonan memohon terus kepada institusi TVET ini telah kita rombak dengan mewujudkan unit pusat TVET, di mana terdapat lebih daripada 5,000 kursus yang kita tawarkan dan akreditasi diberikan oleh dengan izin Single Accreditation Agency, di mana kita dapati pada tahun ini sahaja yang sedang belajar di Institut TVET di seluruh negara adalah seramai 408,000 orang, meningkat 100% daripada tahun sebelumnya. Maka dalam keadaan yang beginilah, standard dan kurikulum program TVET telah dipertingkatkan dan tumpuan daripada sistem TVET konvensional kepada high TVET, ya, termasuklah kursus EV, IoT, AI, solar dan pelbagai kursus yang sesuai dengan permintaan sektor pekerjaan
terutamanya apabila FDI dengan izin Foreign Direct Investment yang mencurah-curah masuk ke negara kita, dan ini bagi mengelakkan supaya tidak berlaku mismatch antara keperluan oleh industri dan juga tawaran kursus-kursus yang disediakan oleh sebuah institusi TVET, termasuk institusi TVET yang dilaksanakan oleh kementerian-kementerian dan juga kerajaan-kerajaan negeri, juga pihak swasta. Jadi kita rangkumkan semua supaya terdapat keberkesanan kepada perbelanjaan yang dikeluarkan oleh kerajaan dan juga dukungan oleh pihak industri dan juga pihak swasta. Isu yang kedua adalah mengenai pembiayaan pendidikan MARA. Tuan Yang di-Pertua, Yang Amat Berhormat, saya ada juga bercakap sikit tentang TVET. Saya nak dapatkan confirmation yang Amat Berhormat sebut tadi tu, yang unit tu macam, adakah dia sama macam, lebih kurang macam UPU di KPT, maknanya nak masuk ke semua IPTA itu dia melalui satu tempat permohonan. Itu saya nak minta confirmation. Yang kedua, saya ada mencadangkan juga kalau setengah-setengah pusat itu digabungkan, sebabnya ada 1-2 agensi yang di bawahnya ada jumlah institusi TVET itu kecil sangat. Jadi kalau kita nak jaga kualiti, career path dengan izin para pengajar tu, kalau tak betul caranya itu mungkin dia demotivated dengan izin. Tapi mungkin kalau ada penyelarasan, jadi tak adalah timbul yang kecil-kecil tu terasa dia terpinggir. Terima kasih. Benar sekali bahawa UP TVET ini menyamai apa yang telah dilakukan oleh UPU supaya terdapat penyelarasan semua, ya. Dan usaha untuk menggabungkan institusi TVET juga sedang dijalankan supaya tidak berlaku pertindihan di kalangan institusi TVET. Dan betul saya ingin pergi ke soal pembiayaan pendidikan MARA. Saya ingin merujuk pada soalan yang dikemukakan oleh Jelebu, di mana Jelebu mencadangkan satu liaison officer BARA diwujudkan bagi memantau dan berhubung terus dengan semua ahli parlimen di kawasan parlimen masing-masing supaya bantuan pembiayaan pendidikan dapat dilaksanakan dengan lebih pantas. Buat masa ini terdapat 14 pejabat MARA negeri dan 121 pejabat MARA daerah. Dan setakat ini, walaupun cadang itu sangat baik oleh Jelebu atas minat beliau kepada MARA, mungkin satu hari nanti beliau akan menjadi pengurusi MARA. Satu hari nanti. Tetapi yang pentingnya ialah 121 pegawai-pegawai MARA daerah, ya, telah diarahkan untuk mempunyai hubungan rasmi dengan semua ahli-ahli parlimen. Kerap kali sesebuah daerah mempunyai 2 atau 3 ahli-ahli parlimen. Jadi mustahil untuk kita melantik 191 ahli-ahli parlimen di Semenanjung dan Sabah dan selebihnya di Sarawak kerana terdapat 222 ahli-ahli parlimen. Jadi buat masa ini kita manfaatkan kepada 121 pegawai MARA di peringkat daerah itu. Puncak Borneo bertanya dan memohon perincian data dalam kawasan Parlimen Puncak Borneo tentang berapakah jumlah tajaan anak-anak Bumiputera bukan Islam yang mendapat tajaan MARA. Suka saya menyebutkan bahawa jumlah anak-anak Bumiputera bukan Islam yang mendapat pinjaman pelajar MARA sejak 2014 hingga 2024 adalah seramai 2,763 orang. Daripada jumlah itu, 70% pelajar Bumiputera bukan Islam merupakan pelajar dari Sabah dan Sarawak. Perkara yang ketiga yang ingin saya sentuh ialah mengenai perusahaan industri halal MARA. Yang Berhormat Buford bertanya dan mencadangkan supaya perusahaan industri halal mini diwujudkan di daerah Beaufort bagi kegunaan usahawan dalam industri makanan dan minuman di kawasan berkenaan. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, MARA telah menyediakan sebanyak 7,289 ruang niaga
dengan kapasiti pengisian yang sedia ada sebanyak 91%. Di Sabah umpamanya, MARA telah menyediakan 315 ruang niaga dengan kapasiti pengisian sebanyak 97%. Ini termasuklah di daerah Beaufort sendiri, di mana MARA telah menyediakan 27 ruang niaga dengan kapasiti 100%. Buat masa ini, MARA memfokuskan kepada pembangunan program transformasi perusahaan industri halal yang melibatkan kerja-kerja menaik taraf, taraf fasiliti dan juga kemudahan di MARA Halal Industrial Park mengikut spesifikasi bagi persediaan halal di GMP dan juga di HACCP seperti MHI Park di Tambun, di Pekalan Cepa Kelantan, di Demak Laut Kuching, di Kuala Perlis, di Khimar Wilayah Sekutuan dan juga inkubator teknologi makanan MARA intern di Wilayah Sekutuan. Dan setakat ini sebanyak 153 ruang niaga yang terlibat dalam program ini telah memberi manfaat kepada 117 orang usahawan. Perkara lain yang ingin saya sebutkan ialah mengenai College Profesional MARA, di mana Yang Berhormat Beaufort juga bertanya apakah status College Profesional MARA di Beaufort. Saya ingin menyebut di Dewan Yang Mulia ini bahawa pihak penjual tanah untuk tapak kolej berkenaan telah selesai melaksanakan proses pengukuran dan pecah sepadan pelot tapak kolej profesional MARA di Beaufort itu. Hak milik individu juga telah dikeluarkan pada 19 September tahun ini dan mengikut status terkini pihak penjual dalam proses mendaftarkan pindah milik tapak berkenaan kepada MARA dan proses pembinaan dapat dimulakan insya-Allah setelah semua urusan pindah milik diselesaikan. Selanjutnya adalah mengenai Maktab Rendah Sains MARA. Yang Berhormat Jerantut, Lawas, Lumut dan Sik bertanya mengenai perkara ini. Sehingga kini terdapat 57 MRSM beroperasi di seluruh negara dengan kapasiti keseluruhan pelajar berjumlah 44,870 orang. Terdapat 6 buah MRSM di Negeri Pahang iaitu di Kuantan, Muazzam Shah, Bentong, Kuala Lipis, Pekan, Bera yang mempunyai kapasiti pelajar seramai 4,660 orang. Terdapat 4 buah MRSM di Sarawak seperti di Kuching, Betong, Mukah serta di Bintulu dan terdapat seramai 2,700 pelajar dan masih terdapat ruang untuk pengisian pelajar di kedua-dua negeri tersebut. Ya. Terdapat 9 MRSM di Negeri Perak, Taiping, Gerik, Lenggong, Pasir Salak, Terolak, Pekalan Hulu, Parit, Kuala Kangsar, Bagan Datuk dengan kapasiti keseluruhan pelajar seramai 7,460 orang. Dan kos pembinaan untuk MRSM SIG ditanya oleh Ahli Yang Berhormat. Berdasarkan maklumat daripada makmal pengurusan nilai adalah sebanyak 99.47 juta ringgit. Namun terdapat peningkatan kos yang ketara tambahan sebanyak 21.56 juta ringgit dan ini kita insya-Allah kita akan masukkan dan sehubungan dengan itu pembinaan MRSM SIG buat masa ini kita akan bawa pelaksanaannya pada RMK ke-13 insya-Allah. Terdapat 6 MRSM di Negeri Kedah, ya, Kulim, Langkawi, Pendang, Kubang Pasu, Merbuk dan Baling dengan jumlah kapasiti pelajar seramai 4,980 orang dan kita juga menumpukan kepada beberapa MRSM yang baru. Saya tahu bahawa terdapat beberapa permintaan daripada ahli-ahli parlimen yang lain dan kita akan masukkan insya-Allah dalam RMK ke-13 dan kita akan melakukan penelitian terhadap permintaan-permintaan begitu. Mana-mana negeri yang terlalu banyak MRSM insya-Allah kita akan lakukan
pemindahan ke negeri-negeri yang agak kurang MRSM. KKW juga memberi tumpuan kepada penambahbaikan infrastruktur dan kemudahan fasiliti di Institut Pendidikan Mara atau IPMA di seluruh negara. MRSM juga tidak terkecuali. Dan bagi bangunan-bangunan MRSM yang telah berusia melebihi 15 tahun, kita akan mencari jalan untuk memperbaiki dan mempertingkatkan kemudahan pembelajaran, dan kita mahu supaya soal pembelajaran ini kondusif untuk anak-anak kita yang belajar di MRSM yang berkenaan. Saya ingin pergi ke soal RISDA yang terkait dalam soal pegawai kecil, di mana Yang Berhormat Tenggara, beliau sendiri adalah pengurusi RISDA. Sepatutnya beliau tanya pada diri beliau sendiri. Beliau bertanya mengapa tidak diperkenalkan klon RRIM 600 dan RISDA dicadangkan melaksanakan sendiri kajian tentang baka getah. Sebenarnya soalan ini sepatutnya dijawab oleh Kementerian Perdagangan dan Komoditi, ya, tetapi saya berasakan bahawa benih RRIM 600 ini perbincangan telah diadakan dengan Lembaga Getah Malaysia, dan insya-Allah perundingan-perundingan akan dijalankan, dan saya akan beritahu juga kepada pengurusi RISDA yang berkenaan secara lisan. Yang Berhormat Padang Terap mencadangkan supaya ditingkatkan bantuan musim tenggujuh atau BMT daripada RM800 kepada RM1,000. Sebenarnya BMT adalah inisiatif yang disediakan oleh kerajaan untuk membantu pengembun kecil yang terjejas pendapatan saban tahun akibat fenomena musim tenggujuh. Kita ketahui bahawa BMT ini bermula pada tahun 2018 dengan bantuan sejumlah RM600 ketika itu untuk setiap pengembun kecil, dan kadar ini berkekalan hingga tahun 2022 tetapi telah ditambah RM800, dan permintaan untuk RM1,000 ini saya fikir kita akan mencari justifikasi untuk membantu dengan jumlah yang lebih tinggi itu. Padang Terap juga minta supaya suatu kajian penetapan gaji minimum kepada pekerja sektor getah. Saya ingin sebutkan pekebun getah tidak ada gaji minimum. Itu pendapatan yang diperoleh oleh mereka, dan kita tidak berhasrat untuk meletakkan gaji minimum kepada mereka. Mengenai tabika dan taska kemas, Yang Berhormat Kota Belud memohon supaya pembaikan tabika dan tabika kemas di Kota Belud dan juga di kawasan-kawasan persekitarannya. Saya ingin menyebutkan bahawa pihak kemas telah memperuntukkan jumlah yang munasabah untuk menaikkan taraf dan membaiki tabika berkenaan, dan insya-Allah untuk Kota Belud saya akan memberikan pendetailan kepada beliau secara bertulis. Begitu juga tentang beberapa cadangan yang lain oleh Kota Belud dan ahli-ahli parlimen yang lain, dan insya-Allah kerana terdapat 10,883 tabika kemas di seluruh negara. Jadi kita akan lakukan pembaikan dan juga penaikan taraf ini secara berperingkat, insya-Allah. Selanjutnya saya ingin menyentuh Yang Berhormat bagus. Baginda Datuk. Tak, sebab ini BBC kena tukar ni. Tuan betul. Sebab saya tengok Yang Berhormat Bagus sedang bersembang dengan Yang Berhormat Larut. Jadi saya nak mengingat mereka sebab kita sedang dalam persidangan. Yang Berhormat Baginda Datuk, perkara yang pentingnya adalah apabila Yang Amat Berhormat Baginda Datuk sebutkan tadi berkaitan tabika di bawah Yang Amat Berhormat, di bawah kemas. Kita betul kita ada banyak pendidikan awal kanak-kanak, tetapi adakah kapasitinya mencukupi? Bukan sekadar untuk kita menaik taraf atau kita membaiki, tetapi apakah elok sekiranya Kementerian Yang Amat Berhormat perluas dan perbesarkan, kerana apabila reformasi dibuat di bawah kemas dengan kemas hufaznya, ia menarik ramai tetapi kapasitinya tidak cukup, terutamanya di kawasan saya, di kawasan Paya Besar.
apakah pandangan Yang Amat Berhormat supaya kita tambah baik, perluaskan kapasiti. Kalau 2 kelas, tambahlah 1 kelas daripada kita buat di tapak yang baru. Tetapi kalau kita boleh tambah kelas tersebut, saya fikir ia satu pandangan yang baik. Terima kasih Yang Amat Berhormat Bahagian Datuk. Yang Amat Berhormat, saya pun pasal kemas ni boleh tambah sikit. Nanti saya akan bagi peluang. Tapi saya minta Ayah Besar jangan ganggulah. Apabila Presiden dan Timbalan Presiden sedang bersembang, walaupun di dalam Dewan Yang Mulia ini, tentu ada perkara-perkara yang penting lah. Untuk soalan itu... Speaker, ini sangkaan jahat ni. Kita nak bincang apa yang kita nak tanya dengan Bahagian Datuk. Sebab ada kan panjang lagi. Lepas ni kita kata yang itu boleh tak kita tanya. Yang itu yang sebenarnya. Sebab tu jangan sangka jahat. Saya tahu yang berdua tu Paya Besar dengan Kinabatangan. Mereka dua tadi kacau dua-dua tu. Saya dengar. Jadi tak apalah kita gembira di sini. Sebab semua sahabat. Tapi jangan ada sangkaan jahat, saudara. Terima kasih. Mohon Yang Bertua maafkan mereka. Dan cepat-cepatlah patah balik. Untuk soalan itu, insya-Allah ya, kerana jumlahnya terlalu besar ya di seluruh negara, kita akan tambahkan ya mengikut keperluan. Dan kita tahu bahawa tabika kemas ini kita telah ubah modulnya kepada tabika peratahfiz, di mana di akhir tahun 2026 insya-Allah seramai 600,000 pelajar-pelajar tadika ini kita akan latih mereka untuk menghafal ayat-ayat di juzuk ke-30 dan juga ayat-ayat yang penting dalam Al-Quran. InsyaAllah kita lakukan pendidikan selit Al-Quran ini daripada peringkat awal, kerana mereka di peringkat awal ini sangat berkesan. Hasil kajian yang dibuat bahawa lebih daripada 57% di kalangan mereka telah menghafal ayat-ayat itu dalam tempoh 1 tahun. Dan insyaAllah program ini kita akan teruskan. Untuk pusat komuniti desa, Yang Berhormat Batang Sadong memohon penambahan pusat komuniti desa ini, dan insyaAllah kita akan lakukan yang terbaik. Saya juga hari Sabtu dan Ahad yang lalu berada di Sarawak dan kita telah mengambil kira tentang perkara ini, di mana pusat komuniti desa ini kita tidak ada static center, tetapi kita menggunakan PDK mobile, artinya bergerak. Jadi lebih banyak lagi stakeholders yang akan merasa perkhidmatan yang akan diberikan oleh PKD ini. Selanjutnya saya ingin berpindah kepada migrasi luar bandar ke bandar di kalangan orang kampung. YB Segamat bertanya apakah perancangan kerajaan bagi memberhentikan migrasi ini dan apakah langkah penyelesaiannya. Dan saya ingin menyebutkan bahawa melalui Dasar Pembangunan Luar Bandar DPLB 2030 dan Plan Strategik KKDW 2021 telah menjajarkan fokus strategi berkaitan dalam memastikan masyarakat luar bandar mempunyai akses kepada infrastruktur asas dan kemudahan sosial yang standing dengan kawasan bandar. Dan bagi golongan belia, usaha pengukuhan dan pemantapan pelaksanaan program-program pendidikan dan latihan teknikal dan vocational atau TVET juga telah dibawa ke kawasan-kawasan luar bandar itu. Ahmad, boleh tak? Terima kasih Abang Ahmad. Ini soal migrasi masyarakat luar bandar ke bandar ni. Mungkin yang amat berhormat boleh berbincang dengan kementerian yang lain untuk membuat Blue Ocean Strategy, di mana mungkin di luar bandar ini perlu diberi peluang pekerjaan dan juga mungkin peluang-peluang perniagaan sebab ada SMA dan sebagainya. Kalau tidak, migrasi ini tidak akan dapat dibendung, dan ini berlaku contohnya daripada Sabah. Lebih kurang 350,000 belia-belia Sabah berada di Lembah Kelang ni, di Johor dan Pulau Pinang, sebab memburu pekerjaan. Jadi ini bagaimana mekanisme yang akan dirancangkan oleh kerajaan untuk membendung migrasi ini berlaku.
Terima kasih Yang Berhormat. Mekanisme yang pertama bagi mitigate ya untuk melakukan pemendungan penghijrahan ini, yang pertama untuk Sabah khususnya tukar kerajaan. Yang keduanya beberapa program KKDW dan dengan kerjasama beberapa kementerian yang lain. Soal yang penting ialah soal organisasi. Ya. Yang Berhormat, boleh saya tanya? Saya ini kena serius sikit Yang Berhormat. Kina Batangan tanya soal yang saya ingat memang relevan. Kita tidak mahu terlampau banyak sangat migration di kawasan-kawasan luar bandar ke bandar-bandar yang besar ini. Kalau ada strategi kerajaan untuk transfer industri-industri yang terlampau pesat, contohnya di Selangor ini, kita pindahkan ke Kinabatangan sebagai contoh. Saya ingat memang itu adalah sesuatu strategi yang baik. Tak payahlah tukar kerajaan. Jangan mempelai Yang Berhormat. Tak payah tukar kerajaan. Saya rasa kerajaan Yang Berhormat itu dah baik dah. Kita tak kacau pun. Cuma yang kita nak, perancangan yang dibangkitkan oleh Kinabatangan itu adalah sesuatu pandangan yang baik. Kami menyokong supaya ianya dibuat di seluruh negara. Itu adalah perkara yang lebih baik. Dan betul, saya nak jawab macam itulah tadi sebenarnya. Ya. Ada dalam jawapan saya ini umpamanya ya, vocational salah satu kaedahnya ya, supaya pekerjaan itu diwujudkan, dan kita mempunyai satu program dipanggil Tekno Usahawan Tempatan. Artinya kita wujudkan kursus yang begitu supaya mereka dapat melakukan usaha untuk perekonomian mereka di tempat itu, di samping pembiayaan yang dilakukan supaya mereka dapat hidup. Samping itu kita mempunyai program bersepadu pembangunan ekonomi kampung atau prospek. Ya, ini satu lagi untuk menambahkan pendapatan. Di samping itu juga kita membangunkan ekonomi luar bandar melalui pelaksanaan program-program yang lain seperti program pendigitalan usahawan di bawah program Desa Mall. Dan kita telah memulakan perkara ini. Begitu juga pelaksanaan program-program kementerian untuk membawa investors, pelabur-pelabur untuk pergi. Bukan sahaja Kinabatangan, saya tidak akan lupakan Larut sebagai kawasan yang juga penting. Semoga Yang Berhormat terus kekal di sana. Tapi BN akan tetap lawan di sana. Dan mengikut survei migrasi tahun 2022, DOSM umpamanya telah memperlihatkan bahawa trend aliran migrasi dalam negeri melibatkan luar bandar ke bandar semakin berkurangan. Yang maksudnya kurangan sebanyak 3.2% pada tahun 2020 kepada hanya 2.4% pada tahun 2022, ya, dalam tempoh 2 tahun itu. Selanjutnya saya ingin menyentuh mengenai kesejahteraan masyarakat orang asli di mana. Yang Hormat minta penjelasan sikit. Saya mempunyai pandangan yang berbeza. Saya menggalakkan supaya migrasi berlaku daripada luar bandar ke bandar. Kalau tidak, bandar akan tertinggal kepada orang asing. Yang Hormat, kalau mereka kata luar bandar kita nak buat satu industri untuk orang luar bandar, dia tak ada alternatif, itu ya. Tapi kalau dia mari ke bandar, dia banyak banyak alternatif. Kalau tak gagal sini, dia pergi ke sana. Dia banyak pilihan. Tapi kalau kita masuk ke luar bandar, hanya satu ya. Jadi apakah cadangan Yang Berhormat untuk membolehkan, kalau betul-betul kita nak develop luar bandar tu, dia tak boleh hanya ada satu dua kita kata beli peluang pekerjaan. Dia orang tak ada pilihan. Sebab sekarang ni bandar sekarang dikuasai oleh orang asing. Dan kalau sekiranya kita tidak benarkan migrasi dari luar bandar ke bandar, berarti orang asing akan menguasai bandar, dan ini merupakan satu kerugian yang besar kepada negara. Sebenarnya adakah Arau tidak setuju dengan Larut yang mempunyai pendapat yang berbeza? Tetapi Yang Hormat, Arau dengan Larut ini setuju.
Tapi kalau nak buat kat Larut, tak boleh buat satu kelang, tak boleh. Kawan-kawan 10 kelang. Dan dia ada pilihan. Dia dibandarkan terus, bukan hanya buat satu kelang. Tidak, kita kena bandar ke luar bandar. Itu saya setuju. Tapi kalau takat kita pergi satu kelang untuk pergi tempat bong buat kelang sardin sebagai contohnya, jadi dia tak boleh, tak ada pilihan. Bandar ni, Madani itu bandar. Kena bandar itu diperkukuhkan dengan kehadiran lebih ramai warga tempatan. Terima kasih. Ya betul. Saya tak setuju dengan Raul. Saya lebih setuju dengan Yang Amat Berhormat Bagan Datuk lagi. Pasal isu ni beza, Yang Amat Berhormat. Apa salah kalau kita, contoh, saya nak bagi contoh. Germany satu ketika dulu, itu yang mereka lakukan. Sesuatu bandar yang jauh, yang pekan-pekan kecil, walaupun jauh, 76 minit tanpa henti. 76 minutes non-stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744, 7.44 malam. Berita perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8:30 PM. Memberi jaminan kepada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara akan dipertahankan hak mereka. Ikuti mesyuarat ketiga, penggal ketiga secara langsung Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 14 Oktober hingga 12 Disember 2024 dan di Dewan Negara pada 2 Disember hingga 19 Disember 2024. Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Usaha terbaru JAKIM tangani kes eksploitasi dan ajaran sesat dikongsikan kepada Dewan Rakyat hari ini. Perinciannya bersama Alif Ashraf di Parlimen. Alif. Ya, Atika, JAKIM bangunkan sistem pelaporan berpusat untuk membolehkan orang ramai lapor terus kes ajaran sesat serta eksploitasi wanita dan kanak-kanak. Tindakan akan segera dilaksana sebaik laporan diterima. Aduan diselaras bersama JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri. JAKIM menyedari terdapat keperluan membuat penambahbaikan dalam gerak kerja bagi menangani isu-isu seumpama kes GISBH dan isu-isu berkaitan ajaran sesat di negara ini. Bagi kes ini, siasatan mendapati terdapat kes berkaitan eksploitasi kanak-kanak dan wanita yang didedahkan baru-baru ini menimbulkan keperluan untuk penambahbaikan segera dalam prosedur operasi standard pelaporan kes umpama ini. Baik, pemantauan dilaksana menyeluruh JAKIM untuk kesan premis perniagaan yang guna sijil halal palsu. Daripada statistik dan data yang ada, ini menunjukkan pemantauan itu berlaku secara berterusan dan ini juga dapat memberikan keyakinan kepada pengguna bahawa halal JAKIM itu menerusi satu proses yang menyeluruh daripada awal sehinggalah dari aspek monitoring dan juga kawalan dan pemantauan.
Pelbagai langkah proaktif dilaksana untuk terus tingkatkan jumlah premis makanan dapat pensijilan halal. Fokus tertumpu kepada usaha beri kefahaman mengenai kepentingan pensijilan halal, selain memudah dan mempercepat proses permohonannya. Dan ini mengenai bantuan kerugian harta benda dan tanaman akibat serangan hidupan liar BKHT. Sejak 29 Mac hingga Oktober lepas, 107 individu sudah terima manfaat dengan nilai keseluruhan bantuan lebih RM600,000. PKHT merupakan bantuan bentuk kewangan yang diberikan secara one-off kepada kumpulan asasal yang mengalami kerosakan dan kemusnahan harta benda dan tanaman akibat serangan hidupan liar tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan. Jabatan Kebajikan Masyarakat turut bantu orang awam yang cedera dan maut akibat serangan hidupan liar. Bantuan disalur menerusi kumpulan wang amanah bantuan mangsa serangan binatang buas. Baik, dua dana baharu masing-masing dana pemacu pelaburan domestik DIAF dan dana pemacu pelaburan asing FIAF diperkenal bawah rancangan Malaysia ke-12. Tujuannya tingkatkan daya saing syarikat tempatan dan tarik lebih banyak pelaburan asing berkualiti. DIAF fokus bantu PKS dan syarikat pertengahan tempatan untuk dapatkan pensijilan dalam mengadaptasi elemen ESG melalui penawaran geran padanan serta subsidi kadar faedah. Sementara FIAF tawarkan geran padanan dengan nisbah 50-50 bagi perbelanjaan layak. Pengenalan DIAF dan FIAF ini pada asasnya adalah kesinambungan kepada DISF dan HIF yang mana dana ini adalah selari dengan dasar semasa kerajaan di bawah kerangka ekonomi madani dan Pelan Induk Perindustrian Baru 2030. Kedua-dua dana ini telah berakhir dengan selesainya RMK ke-10 dan RMK ke-11. Dan sebanyak 526 projek telah berjaya dilaksanakan. Baik, sekian berita dari Parlimen. Kita kembali ke studio bersama Atika. Silakan Atika. Terima kasih Alif di lobi Parlimen. Sekian Parlimen Semasa dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Ada hampir 40 keluarga di sana dan daripada tinjauan saya yang paling dekat tu di Eco Green Valley, kalau tidak silap mungkin dalam lingkungan tak sampai 10 km daripada tak sampai 10 mungkin 5 saja dari sana ada pipe access yang boleh terus ke rumah mereka. Dan kalau itu boleh dibuat, dan maka saya sebelaku Wakil Rakyat Tebrau amat terima kasihlah kepada Yang Berhormat. Dan kalau sementara tidak boleh buat dulu, mungkin boleh kita tambahkan bekalan air yang masuk ke kampung tu, Yang Berhormat. Sebab sekarang mungkin mereka rasa kekerapan tu tidak cukup. Sekian, terima kasih. Yang betul, insyaAllah cadangan ini akan kita pertimbangkan. Ya. Tetapi Jakwa Johor bercadangkan agar mereka diberikan kawasan baru, ya. Dan kerana itu kawasan reserve pantai, ya. Jadi hak milik pun tidak kekal untuk mereka. Jadi untuk jangka panjang saya akan berunding dengan Yang di-Pertua lah, di mana kawasan dan kaedah yang terbaik lah untuk. Okey, bila runding sila jemput saya juga, Datuk. Itu hampir pastilah, insyaAllah. Mengenai kesejahteraan masyarakat orang asli juga, Yang Berhormat Bentong dan Temeloh memohon disegerakan pewartaan tanah masyarakat orang asli. Saya ingin menyebutkan bahawa Yang di-Pertua sebagai penasihat pembangunan orang asli telah memulakan beberapa usaha untuk pengukuran kerja-kerja tanah. Dan setakat ini kita telah membelanjakan 18 juta ringgit bagi kerja-kerja pengukuran berkenaan.
di mana pada tahun 2022 14,271 ekar telah diukur, manakala pada tahun lalu seluas 5,936 ekar juga telah diukur, dan pada tahun ini seluas 5,806 hektar telah diukur. Dan saya harapkan daripada keseluruhan 853 kampung orang asli di seluruh negara, di mana sejumlah 295 kampung orang asli dengan keluasan tanah lebih kurang 40,414 hektar telah diwartakan di bawah Akta Orang Asli 1954 atau Akta 134 mengikut Kanun Tanah Negara 1965 dan perundangan-perundangan terdahulu yang berkaitan. Manakala pewartaan tanah-tanah bagi kegunaan orang asli yang terletak di bawah bidang kuasa pihak kerajaan negeri selaras dengan jadual 9 Perlembagaan Persekutuan juga kita akan santuni. Setakat ini sejumlah 272 permohonan pewartaan kampung orang asli dengan anggaran keluasan 80,000 hektar telah dikemukakan kepada pihak berkuasa negeri, dan permohonan tersebut juga masih dalam pertimbangan pihak berkuasa negeri, dan saya sendiri turun ke bawah negeri untuk berunding dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan ketua-ketua menteri yang berkenaan, begitu juga untuk Sabah dan Sarawak. Okey, Yang Berhormat Menteri, Temerloh, sini. Okay, terima kasih terhadap pewartaan yang dilaksanakan. Moga sampai jualah kepada kampung orang asli di Temerloh. Saya juga menyuarakan tentang kemudahan, terutamanya di kampung Sungai Leleh. Mereka ini lebih daripada 30 tahun. Dan setiap kali hujan, air akan masuk ke dalam rumah. Longkang tak ada, jalan pun dah daif. Dan mereka mengharapkan supaya rumah juga ditambah kerana sebuah rumah mereka hidup 2 dan 3 keluarga. Begitu juga kampung Mengkuang dan juga kampung Sungai Leleh. Jadi saya mengharapkan perhatian, kemudahan air, kemudahan elektrik, jalan, longkang untuk kemudahan, sebab saya melihat berlaku pertambahan dalam bajet untuk JAKUA. Terima kasih Menteri. Benar, JAKUA telah diberikan peruntukan tambahan sebanyak 100 juta ringgit, tambahan daripada yang ada. Dan ini termasuk insya-Allah di Temerloh. Saya harap Yang Berhormat bersama-sama dengan saya apabila saya turun ke kampung orang asli berkenaan, sama-sama kita akan santuni dengan baik. Saya ingin berpindah kepada soal pengurusan bencana NADMA, walaupun bukan di bawah. Yang Hormat, sikit ya. Pasal saya sebut sangat, Yang Hormat tak masuk jawapan. Yang pertama sekali saya gembira, hari ini yang paling gembira dalam dunia bila Larut dengan Bagan Datuk bersama-sama dan sedang diperhati oleh Petrajaya. Dengan itu MOU pasal peruntukan dapat diselesaikan elok. Jangan nampak berbaik tapi kami tak ada apa-apa. Jadi saya minta Larut dengan Bagan Datuk bercakap, disaksikan oleh Petrajaya, kita selesai elok. Seperti speaker selesaikan masalah Jelutong dan juga Pendang tadi. Cara elok adik-adik ya. Okey, soalan saya Yang Berhormat. Yang Hormat masa pilihan lepas, Yang Hormat melawat di banyak pos-pos orang asli di Gua Musang. Salah satu pada pos tu saya lupa nama, Gip ataupun Tohol. Yang Hormat berjanji nak buat jalan tar. Jadi saya dah masuk dalam ucapan saya, bilakah janji-janji nak ditunaikan untuk pembinaan jalan kepada kampung-kampung asli? Ada 4 kampung. Terima kasih. Ya, saya tidak berkesempatan untuk jumpa Yang Berhormat di kampung Tohol, PDM Tohol itu. Saya tahu Yang Berhormat cukup bekerja keras hingga sanggup tidur di stor baja kerana orang asli kerana tidak dapat tempat rumah orang asli. Tapi alhamdulillah semangat Yang Berhormat cukup baik dengan memberikan cabutan bertuah dengan kalung emas dan sebagainya. Malangnya PDM itu kalah. Untuk rekod, saya tak pernah bagi cabutan bertuah. Yang bagi cabutan bertuah adalah BN bagi. Terima kasih. Rekodlah ya. Saya akan lakukan siasatan. Mengenai bencana, saya ingin maklumkan cara seriusnya bahawa musim Timur Laut telah sampai. Dan dijangkakan luruan hujan akan lebih banyak pada musim Timur Laut sekarang, di mana 3 negeri akan terjejas, iaitu Kelantan, Terengganu dan Pahang dan sebahagian daripada Johor. Untuk Sarawak juga di sebelah pantai
barat laut juga akan terjejas, begitu juga sempurna tidak akan tertinggal daripada kawasan musim timur laut itu, tapi akan berlaku pada bulan Mac. Jadi walaupun Nadma bukan di bawah KKDW, tetapi saya diberikan tanggungjawab untuk menjaga ini. Arau satu ketika ini dia telah sangat proaktif menjaga Nadma ini rekod ini belum pernah dikalahkan oleh orang lain.